Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan Situ Syuhada Bandar-Hari yang dihormati lagi yang dimuliakan Tuan Imam yang bertugas pada petang bahagia ini, yang dirahmati Allah sekalian, sidang maghrib, jemaah maghrib yang dikasihi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya bersyukurlah kita kepada Allah SWT yang sentiasa mencurahkan rahmat kepada kita, bertali arus tak henti-henti mencurahkan rahmat kepada kita dan mengurniakan kita berbagai-bagai nikmat. Antara nikmat terbesar ialah nikmat datang ke masjid. Itu nikmat yang terbesar kita sebagai Islam. Itulah nikmat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi ulang-alik sepanjang hayatnya ke masjid. Kalaulah subuh, Nabi dah bangkit daripada pertengahan malam, 2/3 malam. Kalau kita pukul 3 pagi, Nabi dah bangkit dah sampailah ke subuh. Dan Nabi ulang-alik menjadi imam. Kita ulang-alik bukan maksud jadi imam. Imam dah ada. Datanglah untuk jadi makmum pun cukup. Jadi makmum kalau ada masa dengar kuliah. Dan sehingga hari ini diberi nikmat yang dahulunya hanya dibenarkan 3 orang sahaja datang ke masjid. Pak Imam, Pak Bilal, siap. 3 aja dibenarkan. Sampailah ke hari raya. Sampailah berapa Jumaat. Dan Allah angkat balik perkara itu dan diberi kurnia secukup ramai yang cukup padat dalam masjid. InsyaAllah selepas ini kita merindui saf-saf yang tersusun, kita merindui bersalaman, kita merindu semua. InsyaAllah akan kembalikan semua itu kepada kita, InsyaAllah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, wahai orang beriman, maulah pertolongan dengan salah, dengan solat dan bersabar. Solat itu ialah termasuklah doa, termasuklah berzikir. Banyaklah solat, banyaklah berzikir, banyaklah doa. InsyaAllah Allah akan kembalikan keadaan seperti sedia kala, seperti biasa yang dulu-dulu. Bersyukur juga pada malam ini dapat bertemu dengan tuan-tuan setelah sebulan berlalu dan dahulunya hampir 4 bulan tak kunjung ke sini. Terima kasih banyak-banyak kepada jawatan kuasa masjid yang masih mengizinkan saya kunjung ke sini setiap sekali sebulan. Tajuk pada hari ini sama lagi tajuk yang dulu, sebab tajuk ini panjang, tak akan habis untuk satu sesi. Tajuknya ialah hadis barak yang cukup terkenal dan lengkap mengenai hal ehwal orang mati. Kalaulah hadis tentang orang dalam kuburan mati ialah hadis daripada Barak bin Azib yang berbagai-bagai jalur. Kita baca daripada hadis yang kedua, hadis yang pertama baru kita baca yang pertama, itu pun belum habis lagi belum habis lagi. Kita bulan lepas kita berhenti kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang berada dalam kubur apabila ia dimasukkan. Kalau kita imbas kembali, cukup bahagia daripada dia mula nampak malikul maut yang menyampaikan khabar gembira. Khabar gembiranya ialah keredaan Allah. Allah reda dengan kamu. Allah tak muka kamu. Wahai ruh yang baik pada jasad yang baik, keluarlah kamu daripada ruh yang baik, menghadap rahmat, menghadap keredaan Allah.
Allah tak murka kepada kamu. Itu khabar gembira. Dan sebaik saja dimasuk dalam kubur dan berbicara dengan nakir, dia berjawab, dia berbicara dengan mantap, dia menjawab dengan mantap sekali, tidak ada terketa-keta. Bahkan semuanya sudah bersedia, segala seperti bersedia. Tanya apa aja soalan. Soalan satu, nak tanya 10, nak tanya 20, 30, itu terserah pada muka dan nakir. Jangan bimbang, jangan takut. Semuanya kita boleh jawab. Itu janji Allah. Asalkan kita ini semasa hidup di dunia ini, kita tetap dengan Allah. Allah kata, aku tetapkan kamu. Tetapkan kamu ialah semasa kamu berhadapan dengan munkar dan nakir. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit. Allah tetapkan orang beriman ini dengan kata-kata yang tetap. Kata-kata yang tetap itu ialah ketika dia berbicara dengan munkar dan nakir, asalkan ia tetap dengan Allah semasa di dunia. Sampailah ke mati tetap dengan Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tetapkanlah pendirian kami. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu dan tetapkan pendirian kamu. Tetapkan kamu di situ ialah termasuklah tetapnya kita berhadapan dengan munkar dan nakir. Tidak ada rasa gentar dan takut, bahkan bersedia dan dengan mantap sekali kita menjawab. Kita menjawab itu ialah kerana ketetapan kita di dunia ini. Semasa kita di dunia ini, kalau kita goyah di dunia, sekali tetap, sekali tidak, begitulah juga dengan munkar dan nakir. Terketar-ketar, tergagap-gagap nak jawab. Itu bezanya yang tetap. Sebab itulah Nabi ajar kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Itu Nabi ajar, dan Nabi sentiasa baca doa tu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami kepada dinik, kepada agama Engkau, ala ta'atik, kepada ketaatan Engkau. InsyaAllah kita semua ini tetap di dunia, dan kita akan tetap dalam kubur kita masing-masing. Dan kita akan sambung sampailah giliran orang kafir pula, orang yang tidak tetap dengan Allah, orang yang sentiasa engkar dengan ayat-ayat Allah, orang yang sentiasa mempersendakan, mempermainkan agama Allah di dunia. Ketetapannya bukan tetap dengan Allah, tetap dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Allah kata qul huwallahu ahad, dia jawab Allahus sadis fis salis. Allah kata qul huwallahu ahad, katakan Allah yang Maha Esa. Dia kata Allah itu tiga. Itu orang yang tak ada ketetapan. Padahal pada asalnya sama saja. Nabi Isa ajar qul huwallahu ahad, sama saja. Entah macam mana diubah oleh pendeta, Tuhan itu tiga, dan ditukar, diputar belik, ditulis macam-macam ayat, sehingga hari ini Tuhan itu tiga. Kononnya Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Itu ketetapan yang batil, syirik, iaitu orang yang sesat, dalin. Dan kita minta kepada Allah, kita ghairil maghdub, kita bukan idil muqi, dan kita bukan orang yang sesat wala dalin. Dan makmum pun jawab amin, amin. Kita semua bukan itu, bukan seperti itu. Tibalah giliran mereka masuk kubur, mestilah berbeza. Asas ayatnya ialah hal yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga ini berjaya. Kubur itu adalah dua tempat. Kubur itu adalah syurga untuk kita, dan kubur itu adalah neraka untuk orang kafir. Bermakna kubur ini menjadi syurga, dan kubur juga boleh menjadi neraka, jurang. Apabila kita wafat, apabila kita mati, imam tu akan doakan kita, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufrun min hufratin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya satu taman syurga, jangan jadikan kuburnya satu jurang neraka.
Kita tidak begitu. Orang kafir tibalah gilirannya. Kita baca giliran orang kafir ini. Tetapi bagi orang kafir, apabila meninggal dunia dan masuk alam akhirat, ia juga langsung didatangi malaikat sambil duduk di depan kepalanya. Malaikat itu berkata, keluarlah wahai nyawa yang jahat, sambutlah murka Allah. Tidak lama kemudian, muncul malaikat berwajah hitam dengan membawa palu dari neraka. Dengan kasar, ia mencabut nyawanya dari jasad, seperti orang mencabut besi panas dari kapas yang basah. Baunya sangat busuk. Maknanya ruh itu sangat busuk. Ketika dibawa naik ke atas untuk dihadapkan kepada Allah, para malaikat penghuni angkasa yang dilintasinya merasa terganggu oleh baunya sangat busuk. Bahkan ia ditolak oleh malaikat penjaga langit lapis pertama, dan disuruh untuk dikembalikan ke bumi, kerana dari bumi atau tanahlah ia diciptakan. Dikembalikan dan dikeluarkan sekali lagi, ia dilempar dari langit. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, wa man yusyrik billah faka'annama khara minas sama' fatakhattafuhu bitayr. Maksudnya, siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin dari tempat yang jauh. Itu ayat Al-Quran surah Al-Hajj 31 yang bermaksud orang yang kafir yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, dengan benda yang lain, dia seperti seolah jatuh. Jadi ulama mentafsirkan jatuh di situ kerana ruhnya tidak dapat melintasi langit. Sebab ruh ini apabila dicabut, dia akan hadap Allah. Dia akan melintasi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti mana yang baik yang lalu, sampai ketujuh dan menghadap Allah. Orang kafir tak lepas. Yang pertama pun tak lepas. Bahkan baunya terganggu oleh para penghuni langit. Penghuni langit ini penjaga, termasuklah penjaga pintu langit pertama. Dan ada lagi penghuni-penghuni, wallahu a'lam. Kita tak tahulah siapa yang menghuni langit. Ada makhluknya, ada ciptaan Allah yang Allah letakkan di situ. Kita Allah letakkan di bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Kita diletakkan di bumi. Ada makhluk lain selain kita, dan tempatnya adalah di tempat lain. Itu adalah kehendak Allah dan hak Allah yang maha mencipta. Setelah jatuh dari bumi dan ruhnya dikembalikan ke jasad, muncul dua malaikat membentaknya, mendesak-desaknya dan menyuruhnya duduk. Kemudian mereka bertanya, siapa Tuhan dan apa agama? Ia menjawab, aku tak tahu. Mereka bertanya, siapa yang telah diutus di tengah-tengah kamu? Ia menjawab, meskipun telah diberitahu namanya, ia hanya mengatakan, aku hanya mengenalnya seperti dikatakan orang-orang saja. Aku tidak tahu namanya. Lalu dihempit kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya remuk. Tidak lama kemudian muncul amalnya yang menjelma. Manusia yang sangat berwajah buruk, berpakaian lusuh dan berbusuk. Saya mengatakan, terimalah azab dan murka Allah. Ia bertanya, siapa kamu datang membawa khabar yang buruk ini? Lelaki itu menjawab, aku adalah amalmu yang jahat. Akulah hasil kedurhakaanmu kepada Allah sewaktu di dunia. Itu orang kafir. Itu hadis pertama baru. Kita ada 4 hadis dalam hadis Al-Barra ini, kita ada 4 hadis di sini. Itu baru hadis pertama yang baru dibaca dengan habis. Yang minggu lalu tak habis kerana setakat orang mukmin yang soleh. Jadi orang kafir kita imbas balik. Orang kafir ketika masuk alam akhirat, ketika dia nampak malaikat maut datang, bermulalah kita ini masuk alam akhirat. Apabila kita lihat malaikat maut datang untuk cabut nyawa kita, itulah saatnya bermulalah alam akhirat. Disebut alam barzakh. Bermulalah alam akhirat kita. Dan orang kafir, bila dia dicabut, dan datanglah mereka duduk kepalanya yang menyeru dengan suara yang kasar, wahai nyawa yang buruk, keluarlah kamu daripada jasad yang buruk. Suaranya dengan kuat, dan muncullah mereka yang berwajah hitam,
menyembah palu daripada neraka. Maknanya Munkar dan Nakir ini datang kepada orang yang dikasihi Allah, dia datang dengan cara rahmat, datang dengan cara kasih. Orang yang durhaka kepada Allah, dia datang dengan cara yang garang dan bengis, dan suaranya seperti guru, kerana mereka itu adalah durhaka kepada Allah SWT. Di dunia mereka tak rasa itu semua. Di dunia mereka hidup senang. Ada ayat mengatakan orang kafir ini lagi senang ditambah lagi senang, lagi kuat ditambah lagi kuat. Allah cukupkan apa lagi mereka nak. Allah cukupkan segala-galanya kepada mereka. Tetapi tunggulah, ada masa. Masanya apa? Inilah masanya. Dulu kamu senang, dia baca ayat Al-Quran, itu adalah cerita dongeng. Dia baca hadis-hadis Nabi, itu adalah cerita padang pasir zaman dahulu. Dibaca lagi kata-kata hikmat, kata itu semua adalah tidak sesuai lagi pada zaman ini. Dibaca tafsiran, itu tafsiran dahulu. Tafsir sekarang tidak begitu. Tafsir sama saja dahulu ke sekarang, sama saja tafsir ini. Ulama dahulu lagilah ahli tafsir berbanding ahli sekarang. Ulama dahulu dah ada dah fatwa. 1400 tahun dahulu dah ada dah fatwa sembahyang di atas bulan. Ulama kita dah tulis dah perkara itu. Bagaimana nak solat kalau manusia ini sampai di bulan? Dah ada. Itu ulama kita dahulu. Orang sekarang ini nampak dunia makin maju, dipelekehkan ulama. Tak apalah kalau pelekeh ulama, tapi jangan pelekehkan ayat-ayat Allah. Dari dahulu kamu sombong, lengkap. Dan mereka ini ketika itu barulah tahu sebenarnya siapa yang betul, siapa yang benar. Seperti Nabi SAW menghadap orang-orang kafir yang mati dalam perang Badar. Nabi berkata kepada mereka, kamu dah dapatikah engkau yang benar, dan engkau dapati aku yang benar. Kerana apa? Mereka nak benar apa? Mereka benarnya ialah mereka terseksa kerana kekafirannya. Dan Nabi kata, siapa yang benar? Akulah yang benar. Bermakna apa yang disampaikan itu benar. Barulah tahu. Nabi pun berucap begitu kepada mereka ketika mereka ni mati semasa perang Badar. Itu perang pertama dalam sirah Nabi SAW. Begitulah juga. Jadi mereka dahulu hidup tak pernah susah langsung. Apa saja dilengkap, dicukupkan. Hidup mereka penuh dengan gembira, ketawa. Mereka ketawa seperti Allah berfirman dalam surah itu, فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يأتي بأسا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيدعو ثبورا إنه في أهله مسرورا. Mereka di dunia dahulu cukup gembira mereka dengan kekafiran. Semua mereka tak pernah rasa susah dan tak pernah nampak azab. Sekarang ini barulah tahu. Tak guna lagi ketika itu. Bagaimana? Dan ruh itu dikeluarkan, disentak, dicabut sekaligus. Seperti apa? Seperti besi panas yang ditarik daripada kapas yang basah. Bunyi gelepuh besi panas itu tadi daripada kapas yang basah, sehingga melekat kapas-kapas di besi yang panas. Maksudnya ruh itu yang sebatin dengan ruh kita disentap sekaligus. Ruh itu diibaratkan seperti benda yang sebati. Apabila ditarik, ditariknya sehingga keluar apa yang lekat pada isinya di dalam badan kita. Seperti diibaratkan duri ditarik daripada perut, dan duri itu kait apa yang terkait dalam perut dan dikeluarkan semua usus-usus. Begitulah nyawa orang kafir. Diibaratkan seperti itu, ditarik itu melekat kapas di besi. Maknanya melekat daging-daging ataupun usus di besi, ditarik sekaligus. Itulah saat kesakitan yang tidak ada tolak bandingnya di dunia ini kepada orang kafir. Seperti besi panas.
dan bau yang busuk sangat baunya. Dan manusia ini memang busuk, manusia ini, kecuali orang beriman dan yang soleh. Manusia kalaulah mati bergelimpangan, tak dikebumikan, amatlah busuk. Lebih bagi orang kafir. Kalau orang beriman, beramal soleh, boleh tentu lagi, boleh jadi tak bau pun. Itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka dibawa ke langit, dilintas, ditolak oleh mereka penjaga langit, dan dikembalikan ke bumi, kerana daripada bumi dia diciptakan. Itulah masuk firman Allah Ta'ala, sesiapa yang menyekutukan dengan Allah, dia seolah jatuh daripada tanah, daripada langit, melayang-layang di sambal burung. Itu sebenarnya ruh mereka ini ditolak daripada melintasi langit. Setelah jatuh ke bumi, ruhnya dikembalikan jasad. Awal jatuh ke bumi, dikembalikan pada jasadnya dalam kubur. Dalam kubur itu dikembalikan jasad. Berhadapanlah dia dengan Munkar dan Nakir. Dan apabila kembali kepada jasad, muncul dua malaikat yang mendesak-desaknya dan munculnya duduk, kemudian bertanya dengan suara seperti guru, Ma Rabbuka, Man Rabbuka, siapa Tuhan dan apa agamamu? Dia boleh jawab ke? Sebab tak boleh jawab. Orang kafir ni di dunia sekarang, kalau kita tanya orang kafir, sama ada di Malaysia ini, sama ada Buddha ataupun Hindu ataupun Kristian, tak kira lah. Kalau kita tanya dia, kamu tahu tak Tuhan orang Islam? Tuhan orang Islam Allah. Dia tambah lagi, Qul huwallah. Dia boleh jawab orang Malaysia. Boleh, di dunia dia boleh jawab. Siapa Nabi orang Islam? Oh, Nabi Muhammad bin Abdullah. Dia boleh jawab. Di dunia boleh. Adakah mereka boleh menjawab? Adakah mereka boleh menjawab di Munkar dan Nakir? Tak boleh menjawab. Sebab itulah yang menjawab itu adalah ketetapan kita di dunia, bukannya kita. Apa yang kita buat di dunia tetap. Tuhan pun tetapkan kita berbicara, tetapkan. Kalaulah di dunia ini kita sentiasa cinta Allah, tetap dengan Allah, cinta sedalam-dalamnya, dan cinta kepada Nabi sepenuhnya, dan kita jaga hati kita. Jadi itulah yang menjawabnya. Kecintaan kita, ketaatan kita tu menjawab. Jadi orang kafir tidak ada asyhadu alla ilaha illallah, tak ada pun lafaz, hanya boleh berkata. Di dunia bolehlah jawab. Kalau berbahas pun boleh, nak berbahas boleh. Bila masa sahaja boleh berbahas, kerana digunakan. Dalam sana jawablah, nak tahu. Dia tak boleh jawab. Sedangkan di dunia dia tahu. Dia tahu Allah, dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu, tapi tak boleh menjawab. Itu meskipun telah dia boleh tahu namanya, tak boleh jawab. Aku tak tahu. Paling tinggi dia boleh jawab apa? Paling tidak, aku hanya mengenalinya seperti dikatakan orang-orang saja. Siapa yang diutuskan di tengah-tengah kamu, dia beritahu seperti dunia dia tahu, tetap tak boleh menjawab, kerana ketetapannya bukan ketetapan kepada Nabi. Ketetapannya semasa hidup bukan ketetapannya kepada Allah. Mana mungkin nak jawab? Mana boleh nak jawab? Dan hidup ini seperti Allah kata, sibghatullah wa man ahsanu minallah sibrah wa nahnu abidun. Celupan Allah, mana lagi celupan yang terbaik daripada celupan Allah? Wa nahnu lahu abidun, kepadanya lah kami menyembah. Bermaknanya kita hidup ini ada acuan, masuk dalam acuan itu. Apabila kita masuk dalam acuan itu, kita tahu kita ni akan dikeluarkan balik. Apabila kita mati, kita akan dikeluarkan balik. Kalau kita masuk dalam acuan, seperti kita buat kuih-muih. Kuih itu acuannya bintang. Apabila masak, dia akan jadi bintang seperti acuan itu. Begitulah hidup kita ini. Sibghatullah, kita masuk dalam acuan Allah. Apabila dikeluarkan balik di kubur nanti, dia akan keluar acuan Allah. Dia akan keluar, tak akan lari. Itu maksudnya sibghatullah wa man ahsanu sibrah. Jadi itulah hidup kita ini. Pastikan kita hidup dalam acuan yang betul, hidup dalam siratal mustaqim. Acuan itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kalaulah acuan Allah, apa masalah nak menjawab? Dengan sendirinya boleh jawab. Jangan takut dan jangan bimbang untuk menjawab Munkar dan Nakir ini.
Bahkan pangkat kita lebih tinggi daripada mereka. Akan sampai nanti peringkat orang yang lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada antara kita ini adanya peringkat yang tertinggi. Dia berbicara dengan muka dan nakir, dia tanya pula muka dan nakir. Sampai di sini muncullah, dan setelah itu dihimpitlah bumi sehingga patah semua tuan rusuk, dan muncullah seorang lelaki yang sangat buruk, bau busuk, berpakaian lusuh. Lalu dia tanya, siapa kamu yang teruk sangat ini? Padahal dia lah yang teruk itu. Jadi tak sedar lagi. Tengok, siapalah kamu yang buruk? Bukan nak tolong aku pun, bukan nak tolong. Bahkan kamu ni siapa? Mendatangkan bala pula kepada kami, mendatangkan keburukan kepada kami seperti itu. Akulah amal kamu di dunia dahulu. Barulah tahu. Dulu ketika di dunia, kamu yang kata kamilah baik, kamilah betul. Tengoklah hidup kami. Kalau kami salah, kami tak dapat hidup sebaik ini. Kamu tu tak betul, sebab itu kamu hidup miskin. Orang kafir, orang kafir memang dia ajuan macam tu. Tengok kamu, sebab kenapa kamu? Sebab kamu hidup kamu tak betul. Kamu aja kata kamu Tuhan gini, sebenarnya kamu tak betul. Tengok hidup. Kalaulah kamu betul dengan Tuhan kamu, tentu kamu senang seperti kami. Tengok kami ini senang. Memanglah kamu senang, sebab kamu tidak ada halal, tidak ada haram, semuanya halal. Kami ada halal, ada haram. Kamu jadi kaya itu kerana kamu kiki semua yang haram daripada kami. Haram pada kami tak ambil. Kamu kiki semua, ambil semua. Kami tak ambil. Sebab itulah kamu rasa begitu. Sebenarnya semuanya hak Allah. Itulah orang kafir. Dan ketika itu barulah kenal dunia. Itulah ulama kita sebut. Apabila masuk kubur, barulah sedar. Ketika hidup dunia, tidur. Ketika masuk kubur, sedar. Kita jangan seperti itu. Kita hidup dunia ini, kita sedar. Sedar kita di dunia ini bahawa kita akan ke kubur. Masuk kubur, kita tidur dengan aman. Kita tidur dengan aman. Tidur aman seperti malaikat berkata kepada kita, tidurlah kamu seperti malam pengantin. Tidurlah kamu seperti malam pengantin. Tunggulah surga kamu. Sebab apabila kita dah lepas semua muka dan nakir, kita pun tidur dengan aman. Dilapangkan kubur kita. Apabila datangnya lagi muka nakir, kita tanya bila nak kiamatnya. Dia jawab, tidurlah kamu seperti malam pengantin. Tunggulah masa kamu. Sebab muka dan nakir pun tak tahu bila nak kiamat. Itu adalah rahsia Allah yang Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu kiamat ini bila akan berlaku. Itu orang kafir. Lalu menjawab, akulah hasil amalmu yang jahat. Akulah hasil kedurhakaanmu kepada Allah SWT di dunia. Itulah orang kafir semasa di kubur, semasa di dunia ini. Mereka tak nak mengaku, angkuh, sombong. Tunggulah nanti. Tunggulah nanti. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun fartaqib innahum murtaqibun. Kita seru. Dia tak mau terima. Bahkan dia jawab kepada kita, itu cerita dongeng. Maknanya tunggulah. Tunggulah nanti, bagaimana nanti masa saat itu. Ditambah lagi di sini diriwayatkan oleh Amr dari Al-Minhal, daripada Za'zan, daripada Al-Barra' bin Azib, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lalu mendatangkan kepadanya, orang kafir ini, malaikat bisu dan tuli dengan membawa sebuah palu yang jika dipukul ke satu gunung, maka gunung itu akan hancur lebur menjadi debu. Ia dipukul dengan paluan itu dan menjerit kesakitan. Suaranya boleh didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya, ia kemudian dipukul sekali lagi yang suaranya bisa, yang boleh didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian para malaikat membentangkan 2 papan dari api neraka kepadanya, dan mereka juga membukakan pintu neraka kepadanya. Dihentam oleh muka dan nakir, dihimpit oleh kubur. Tak cukup dengan itu,
Allah utuskan lagi 2 malaikat. Satu malaikat buta, satu lagi malaikat bisu. Malaikat bisu dia pukul aja. Orang kafir itu menjerit-jerit kesakitan. Suaranya boleh dengar ke seluruh alam. Yang tak dengarnya ialah kecuali jin dan manusia saja yang tak mendengar. Menjerit. Yang bisu ni dia dengar apa? Dia bukan dengar pun orang itu menjerit. Dia kira hentam saja, dipukulnya lagi menjerit, dipukulnya lagi menjerit. Itulah orang kafir. Diingatkan orang kafir. Diingatkan juga kepada kita, janganlah engkar. Banyaklah bersyukur. Seperti Nabi doa kepada kita, Allahumma akmil dini wa atmam alaina wa atmam alaika ni'mati waj'alni abdan sabura wa amdan syakura. Jadikanlah kami hamba, jadikanlah daku ini hamba yang sabar, jadikanlah daku ini hamba yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau angkuh akan membawa kepada kekafiran. Jadi kafir, kafir angkuh ini disebut syaitan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, angkuh dan sombong, dan dia adalah orang-orang kafir. Itulah begitulah orang kafir juga. Orang kafir dunia ini seperti syaitan, itulah angkuh dan sombong, tak mahu langsung. Orang kafir ini kalau zaman Nabi Nuh, wa inni kullama da'utuhum litaghfirhum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghsaw thiyabahum. Bila datang aja Nabi Nuh, Nabi Nuh tak bercakap apa lagi, nampak aja Nabi Nuh, ditutupnya telinga, ditutup. Ja'alu fi azanihim wastaghsaw thiyabahum. Baju yang besar itu diselubungkan ke telinga. Itu baru nampak Nabi Nuh. Nabi Nuh tak sempat berkata apa-apa lagi. Sombong dan angkuhnya orang kafir. Beginilah. Sama juga yang hari ini, yang kalau tak mau beriman, kecuali yang dapat hidayah itu terserahlah kepada Allah SWT. Bagaimana nanti mereka nak menjawab? Bagaimana mereka nanti nak menahan daripada perkara ini? Perkara ini tak boleh ditahan. Ada satu kisah dalam YouTube, yang kawan saya cerita kat saya. Dia tengok ada seorang ni, orang Eropah, orang Amerika ke Eropah, dia pergi ke Pakistan. Dia baik, seorang yang baik, berpegang kepada ini. Jadi orang kafir ni berpegang kepada ini. Dia ni baik. Kalau Pakistan tu walaupun sebuah negara Islam, orang Pakistan tu bermacam-macam seperti orang kita. Lebih dahsyat daripada kita lagi dengan cara hidup. Kadang-kadang orang Islam di sana, kita nak cerita pun orang Islam juga. Jadi dia ni baik. Jadi pemandu teksi ni tanya dia, kamu agama apa? Kesian kamu. Kamu esok-esok mati masuk neraka, kesian kamu. Dengan itu kamu masuklah Islam sebab kamu orang baik. Kamu orang baik, berdisiplin. Kesian kamu masuk neraka, bakar api seksa. Kamu masuklah Islam, selamat itu semua. Jadi itu aja yang boleh dia sampaikan. Dia bukan seorang ustaz, bukan orang pakar agama. Hanya itu aja pengetahuan yang dia tahu. Dia kata kamu ni baik, kesian kamu dibakar. Orang itu tersentak. Kenapa pula? Dia kata aku baik, dibakar pula. Bagaimana? Lalu dia mula mengkaji agama Islam. Mula mengkaji dan mula membuat perbandingan dengan agama dia anuti. Dan akhirnya masuk Islam. Dan kisah itu. Bermakna itulah kalau yang dapat hidayah. Kita sambung lagi hadis yang kedua. Hadis kedua kalau kita sambung tak sempat. Hadis kedua ini kita akan sambung pada masa hadapan. Jadi kita lihat di sini, itulah hadis, tamatlah hadis yang pertama. Jadi apa yang kita boleh ambil kesimpulan di sini, seperti kita imbas balik. Jadi itulah hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini kecil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup ini, dunia ini tipu daya semata-mata. Hidup yang tipu daya semata-mata. Sebab apa dikatakan tipu daya? Sebab tipu daya, sebab hidup ini palsu. Hidup dunia ini palsu kecuali yang tadi.
kecuali yang dapat hidayah Allah, yang Islam itu tadi. Kerana hidup dikatakan tipu daya, kerana hidup ini untuk mencapai kebahagiaan yang sebenar, iaitu sebenarnya adalah di akhirat. Janganlah hidup ini tertipu sehingga kamu tidak capai yang sebenar. Hidup ini untuk kamu capai kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi kalaulah kamu tertipu dengan dunia, setakat itu ajalah, tak sampailah kamu ke akhirat. Kalau sampai pun seperti ini yang disebutkan ini, susah, semuanya akan jadi susah. Itulah hidup di dunia ini, hidup di dunia. Jadi hidup di dunia ini berpegang teguhlah kepada agama Allah. Berpegang teguh kepada agama Allah. Itulah satu-satunya pegangan kita. Hablullah, tali Allah itu adalah agama Allah. Allah ni Maha Pemurah. Bukan nak beri kita segala-galanya, diutus Nabi. Terlalu ramai Nabi. Setiap masyarakat ada Nabi. Setiap masyarakat ada Nabi. Sehinggalah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah masyarakat yang terakhir, sehinggalah kiamat. Tidak ada lagi Nabi seperti itu. Dan Nabi ini dah wafat. Nabi ini dah wafat lebih kurang 1400 tahun dahulu. Dah wafat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kekalkan jejaknya. Allah kekalkan ucapannya, kekal sampai kiamat. Jadi apa masalah tak boleh masuk syurga lagi? Apa masalah kamu tak boleh sampai bahagia di akhirat? Ucapan Nabi kekal, jejak Nabi kekal, jejak Nabi kekal. Ikut aja jejak itu. Dan jejak itu kalau siang hari terang benderang seperti matahari. Kalau malam terang benderang seperti bulan yang kita nampak. Tak mungkin tak nampak jejak dia. Buta pun nampak, buta mata pun nampak dengan hati. Kalau apatah lagi mata yang celik. Ikut aja jejak, senang saja. Ikut aja jejak itu. Dah ada jejak-jejaknya, dah ada. Dia tinggal jejak-jejak sampailah ke syurga. Bermakna kalau ikut jejak dia, kamu akan jumpa dia di pintu syurga. Sebab kalau kita ikut jejak itu, akhir sekali kita jumpalah tuannya. Tuannya adalah di pintu syurga nanti, depan pintu syurga nanti, nak bawa kita masuk syurga. Tuannya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut aja jejak itu paling mudah untuk kita hidup. Yang lain itu semuanya sesat. Yang lain itu semuanya. Itu jejak itu adalah satu sahaja. Siratal mustaqim ini satu sahaja. Dan apabila disebut syurga neraka, ingat termasuklah kubur. Kubur adalah syurga untuk kita. Dan kubur juga adalah neraka untuk orang kafir. Dan kita kena ingat, syurga untuk orang yang beriman. Kubur itu syurga untuk orang beriman dan beramal saleh. Dan kubur itu neraka untuk orang kafir dan untuk orang yang derhaka kepada Allah SWT. Waliyahzubillah. Itulah dapat yang saya sampaikan pada petang bahagia ini. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang kedua. Hadis kedua, ketiga, keempat sama saja isi hadis pertama. Ada berbeza sikit saja. Jadi kita tak tinggalkan, kita baca semua. Walaupun berulang. Seperti berulang kalau kita baca, tapi takkan nak tinggalkan. Sebab hadis berlainan, sedikit sebanyak ada berlainan, sedikit sebanyak. Jadi itu dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.